الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سنكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Lalu adakah engkau melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dari dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Tidak sama sekali. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memanjangkan azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
Tidakkah engkau melihat bahawa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh? Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa meminta azab buat mereka, kerana kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan membawa orang yang derhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir sahaja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung ganang runtuh kerana ucapan itu. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan setiap orang daripada mereka akan datang kepada Allah berseorangan pada hari kiamat. Mengadakan perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah dan beriman dan bertakwa kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Maka sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi khabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang daripada mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Ketahuilah bahawa hati itu dalam perjalanan menuju Allah SWT dan negeri akhirat. Jalan yang benar sudah ditunjukkan, begitu pula ujian jiwa dan amal. Hambatan-hambatan jalan yang dapat disingkirkan dengan cahaya kehidupan dan kekuatannya, dengan kesihatan pendengaran dan penglihatannya. Ada 5 perkara yang akan memadamkan cahaya hati, menutupi penglihatan dan menyumbat pendengarannya, membuatnya bisu dan tuli, melemahkan kekuatannya, mengganggu kesihatannya dan menghentikan tekadnya. Adapun 5 perkara itu ialah banyak bergaul dengan manusia, memberi harapan, bergantung kepada selain daripada Allah, kenyang dan banyak tidur. Siapa yang tidak merasakan semua ini bererti hatinya mati. Sementara luka pada orang yang sudah mati tidak membuatnya merasa sakit. Tiada kenikmatan, kelazatan, kesenangan dan kesempurnaan kecuali dengan mengetahui Allah dan mencintainya. Merasa tenteram saat menyebutnya, senang berdekatan dengannya dan rindu bersua dengannya. Inilah syurga dunia baginya. Bagaimana dia tahu bahawa kenikmatannya yang hakiki adalah kenikmatan di akhirat dan di syurga. Dengan begitu dia mempunyai 2 syurga. Syurga yang kedua tidak dimasuki sebelum dia memasuki syurga yang pertama. 5 perkara ini menjadi penghalang antara hati dan Allah, menghambat perjalanannya dan menimbulkan penyakit di dalamnya. Antara lain bergantung pada selain daripada Allah. Bergantung kepada selain daripada Allah merupakan perosak hati yang paling besar, dan tidak ada yang lebih berbahaya selain daripada hal ini. Tidak ada yang lebih menghambat kemaslahatan dan kebahagiaannya selain daripada hal ini. Jika hati bergantung kepada selain daripada Allah, maka Allah menyerahkannya kepada sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat bergantung.
Padahal apa yang dijadikan sebagai tempat bergantung itu dihinakan Allah, dan dia tidak mendapatkan maksudnya kerana dia beralih kepada selain daripada Allah, sehingga dia tidak mendapat apa yang ada di sisi Allah dan tidak mendapatkan daripada apa yang dijadikannya sebagai tempat bergantung seperti yang diharapkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain daripada Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Surah Maryam 19 ayat 81 hingga 82. Orang yang paling hina adalah yang bergantung kepada selain daripada Allah, kerana orang yang bergantung kepada selain daripada Allah seperti orang yang berlindung daripada panas dan dingin dengan rumah laba-laba. Kerana rumah laba-laba merupakan rumah yang paling rapuh. Secara umum, landasan dan keadaan syirik adalah bergantung kepada selain daripada Allah, sehingga pelakunya mendapat kehinaan dan celaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Surah Al-Isra 17:22. Daripada Tariq bin Ashaim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa manusia diwajibkan untuk berlepas diri daripada semua tuhan-tuhan batil yang disembah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Raja Rum pernah menghadiahkan satu buyung zanjabil, tumbuhan berakar, lalu dia memberikan satu tegukan kepada setiap orang, dan dia juga memberiku satu tegukan. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam At-Tib Al-Nabawi. Khasiat zanjabil haliyah. Zanjabil memiliki sifat panas pada tahap kedua dan lembab pada tahap pertama, dapat menghangatkan dan membantu pencernaan makanan, melenturkan perut dan ukuran yang seimbang, bermanfaat untuk penyumbatan hati kerana pengaruh udara dingin yang lembab, serta dapat menajamkan pandangan mata bila dilumburkan di mata. Ia juga mengusir angin daripada perut serta dapat menguatkan daya seks. Allah SWT berfirman tentang zanjabil, dan di sana